Thailand. Thailand daging. Okey, haiwan alam 4 kaki Lembu kerbau ni mestilah cukup umur dia 2 tahun dan ke atas. Lembu kerbau, unta berumur 5 tahun dan ke atas. Kambing ataupun kibas 2 tahun ke atas. Biri-biri berumur 2 tahun ke atas ataupun telah berganti gigi semasa dia umur dia 6 bulan. Belum, walaupun dia berumur setahun lagi. Ada juga kriteria ataupun kaedah yang mana cukup umur maksudnya. Dan body scoring, jumlah lemak di belakang pada bahagian pinggang dan juga rusuk. Jumlah lemak di bahagian belakang, bahagian tulang belakang dan juga ekor. Macam mana contoh dia macam ni? Nak tengok lemak dia, tengok yang daripada belakang. Ini kita pergi beli lembu, tengok bobo dia. Lagi satu tengok dia punya tengkuk tak betul. Tengok dekat situ. Okey, tengok ni yang pertama. Yang kedua, ni satu. Kalau macam ni gemuk kan kurus tak dia? Kurus. Yang kedua, gemuk sikit kan? Tengok dekat sebahagian ni belakang. Ni kanan. Yang ketiga, gemuk sikit kan? Nampak? Jadi tu kaedah kita pilih. Tengok daripada belakang. Keempat, lagi cantik kan? Nampak dia kembung tu. Baru dia banyak isi. Yang kelima, ni barulah okey, ni Brahma. Nampak Brahma dia tak ada tanduk. Tanduk dia pendek. Yang ni baru cantik. Memang nampak, memang solid. Ni tak mahal, RM15,000 tu. Ni masa ustaz di Peluang Johor, apa nama dia yang di Johor. Peluang Johor. Okey, contoh macam ni. Ada tanduk. Ini masa Maha dia buat dekat apa? Tu kan? Ustaz pergi. Kambing macam ni lah. Kambing bo. Sihat tengok. Ini barulah kenderaan kita cantik. Ini beli lembu yang kering. Bagi punya kenderaan kita 1 ekor lembu 7 orang. Kalau lembu tu tak cantik, maka sengit-sengit bawa pun tak larat. Orang lari 2 batu, dia baru sebatu. Sebab tu penting pemilihan haiwan sangat penting dalam konteks ibadah korban. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis itu sunnah kita menggemukkan haiwan sebelum kita sembelih. Walaupun kita beli lembu tu tak cukup makan, kadang-kadang dia makan pellet. Kalau makan pellet memang tak cantik. Tapi sebab itu kena bagi rumput. Rumput rumput apa? Rumput kekacang kan, rumput pine ke sebagai contohnya banyak. Rumput. Kambing juga. Okey, ini kambing Perol. Kambing Perol ni kacukkan. Yang di mana kalau di Australia, New Zealand kan, kambing gurun. Kambing Perol ni kacukkan dia kambing gurun. Kambing tempatan campur dengan kambing gurun. Dia bebas kan? Sebab orang pernah bertanya, Ustaz, kan haiwan yang mana terbiar tu kita tak boleh buat akikah korban. Yang kita beli kambing Perol tu sebenarnya tuan-tuan, kalau di Australia dia halau je pakai anjing, pakai kuda, masuk dalam kontainer, zoom masuk. Tu yang hantar kat kita tu kambing Perol tu. Begitu. Tapi dia tak tenang tu kan, bebas dekat gurun tu. Banyak kan? Unta, di Australia banyak tu kan. Kalau kita beli unta, dia boleh hantar sampai dekat airport. Sampai ke pelabuhan dia, Sydney tu, dengan harga $1,600 je. Tahu tak? Sampai kat Malaysia jadi $78,000. Apa dia? Transport kita. Kita nak kuarantin kita tu dekat Port Kelang tu. Campur lagi ni duties, custom apa. Tu dia. Ni tahu ni GST lagi. Naik lagi tu kan. Siap-siap seekor unta $9,000 tu kan. Padahal kita beli kat sana sebab di sana dia tak makan unta. Beribu-ribu. Bebas dia tu. Kita pergi tembak sembelih makan. Dia sana tembak buat main-main je. Dia buat praktis tembak menembak Dia nak Australia. Lain tu yang kalau tak ada nak pergilah dekat guru tu Australia tu. Sebab saya ada pergi 2 hari untuk nak bawa masuk ke Malaysia lah. Dapat AP. Saya dapat AP 300 ekor. Saya boleh masuk air raya korban unta. Okay. Tapi bajet tak ada. Jangan beli ni kambing kurus. Ini masa sembelihan di Persis 9. Dia beli kambing macam ni. Ya Allah Akbar. Ni kambing mana ni? Kambing tinggal lebih kambing apa? Jam 6 pagi.
istilah kami jangan pagi ini dia makan pelet, dia lembik tu kan, dia makan soya, ampas soya. Bila kita sembelih lagi lembik macam ni. Ini untuk akikah ni kita ni. Kalau akikah macam ni, ya Allah, kalau budak tu naik, budak ni naik kan, dia ada tak segolik lah. Jangan beri macam ni. Tadi dah sebut dah Okey, bila kita terima perlu rehat yang secukupnya. Pemeriksaan itu antemortem, tenangkan juga ada tanda penyakit yang sembelih untuk elak jangkitan penyakit, tidak perlu diberi makan, hanya air. Betul. Kita dapat lembu hantar untuk ibadah korban. Jangan bagi makanan, bagi air saja. Bagi air dia Kalau kita tampak dekat tempat rumput tu tak apa. Ni kaedah dia. Mesti sekurang-kurangnya 12 jam dia rehat. Tu dia. Sebab apa? Kalau tidak dia stres. Letak dalam kandang, diikat pada tiang atau pokok. Okey, ini penting. Ini saya pengalaman Kalau kita terima antaranya lembu itu dia cucuk hidung. Lembu yang mana? Cucuk hidung dia beri kat hidung. Jangan harap, jangan guna tali tersebut untuk ikat dekat tiang. Ini Ustaz. Buang ikatan tersebut, potong dan buat tali lain dekat kengkuk. Ikat yang tu dekat kengkuk. Kalau tidak, ni is dia macam ni. Ustaz dah tunjuk itu ni kan, jom. Dia cucuk hidung kan, lembu cucuk hidung. Okey, kita kontrol lembu kan, lembu kontrol kita. Tu abang kat luar. Ustaz dah cakap dia lah. Jangan pegang bang. Jangan harap yang cucuk hidung tu. Ni pengalaman Ustaz kan. Beratus ekor Ustaz lebih tiap-tiap tahun ni. Dah 7 tahun dah. Masuk ni tahun ke-8 Ustaz dia tunggu dia ni. Siapa nak ikut? Daftar awal 2 bulan sebelum tu dah hantar dah beli tiket 500 bagi kat saya. Untuk saya nak booking. Dah ada dah orang dah masuk. Untuk nak booking. Jadi keadaan dia. Jadi sebab tu saya kata, jangan harap dekat hidung tu, potong. Buat tali lain yang tu je ikat. Tali tu. Apa tidak jadi macam ni lah. Jangan ingat kita boleh, ibarat orang kata kalau perempuan, kalau suami kena cucuk hidung ni, maknanya suami itu dia ikut cakap isteri dia. Betul tak? Ni orang Melayu kan? Tapi yang ni, dia genuine punya cucuk hidung. Ini dekat kamu dia. Jadi sebab tu penting jangan harap tali tersebut Jadi sebab tu ikat yang lain lagi Kemudian elakkan daripada gangguan penternakan. Contoh yang budak-budak ni yang banyak tu acah-acah dia boleh rentak tali. Tu jangan kita duk acah-acah ataupun ambil kayu bagai itu. Jauh sikit pada budak-budak tu nak jaga lah. Siapa dia orang yang menguruskan. Dan satu lagi elakkan daripada kecurian. Jangan letak jauh-jauh tuan-tuan. Letak kat sini ke sebagainya punya. Kalau kita ni baik korban. Balik tadi Ustaz cerita korban. Tentukan jenis korban. Korban wajib, nazar ataupun ta'yin. Ada satu lagi ta'yin. Korban sunat, korban berserta akikah. Yang dalam orang kena letak 3 ni. Okey. Siapa yang tak faham perkara tersebut, angkat tangan. Faham semua? Jadi Ustaz tak payah nak urai. Ada yang tak faham tak? Faham tak ta'yin apa dia? Okey kalau okey Ustaz dah cakap. Angkatlah tangan. Cakap tak faham Ustaz tanya ni. Siapa yang tak faham masuk korban ta'yin. Senang sikit. Okey, ta'yin ni macam ni. Dia pergi mana-mana korban ke ataupun
ataupun keluarga dia ada benda lembu ataupun kambing, ya, dia pergi tengok cantik, dia urut-urut kan, dia kata inilah korban aku. Maka wajib bagi dia sembelih yang tu, lembu yang tersebut, tak boleh tukar yang lain. Jadi bila mana sampai dia hari raya Aidiladha, maka dia kena ambil lembu tu untuk disembelih untuk korban, dan dia jadi wajib ke atasnya. Dia tak boleh tukar, tak boleh dia tukar benda lain. Sebab apa? Satu, dia jadi nazar, tapi nazar dia, nazar dengan di depan-depan dia tu ada haiwan tersebut, dia bertaklid. Nabi sebut dalam hadis, maka dia wajib. Tapi kalau dia nazar macam biasa, dia kata apa? Okey, aku dapat bonus ni, aku nak buat ibadah korban. Yang tu beza. Yang tu tak kisah lembu mana-mana pun, asalkan dia buat. Nampak kan beza Tapi kalau dia bertaklid, dia meletakkan haiwan di depannya, dia kata ini yang ini. Okay, dia kata inilah, contohnya kata apa? Inilah korban aku. Ataupun dia pergi, cantik lembu ni, aku nak buat korban. Cukup dia cakap itu, maka wajib yang tu, kambing ke lembu yang tu, ni nak kena jaga. Jadi sebab itu orang yang nak masuk penyertaan itu, dia kena maklum kepada pihak pengurusan. Jadi sebab itu saya kata, dalam borang kena letak tiga benda ni, kategori ni. Tanya penyertaan itu, orang tersebut dia masuk korban, okey, pernah tak bernazar, pernah tak bertaklid, kena explain kat dia apa dia taklid, apa dia nazar, apa dia korban wajib bagi itu. Itu ya, boleh faham? Boleh faham? Bagi itu ya. Ataupun dia pergi ke ladang. Lagi satu tahu saya kadang-kadang kita tengok lembu ni semasa hari korban tu banyak kan. Kemudian kita pula kita pergi duduk belai-belai, kita suka pada lembu tu. Kita kata dalam masa tu nak buat korban, besok katakan besok sudah korban, tapi kita pergi, kita urut dia. Ni korban tu. Okey, pun begitu, maka dia termasuk dalam taklid, maka dia yang tu dia kena jadikan korban dia. Apa dia? Maka dia kena bayar sekor tu dia punya. Sekor tu kan bukan satu bahagian. Sekor lembu. Kalau 4,000, 4,000 dah keluar dalam bank. Itu saya kata sebab tu hati-hati ni. Hati-hati ya. Jangan cepat ibarat kata jumpa. Pergi urut-urut nanti korban tu, nanya, nanya. Itu ya. Sebab tu tengok pada kemampuan kita. Nak bernazar pun sama juga Ustaz Jaya. Tengok kepada kemampuan kita. Hatta bernazar puasa pun nak kena hati-hati. Ni ada orang dia dapat sesuatu perkara, dia kata nak puasa 7 hari. Bukan senang juga nak puasa 7 hari, tuan. Betul tak dia cakap? Cukuplah cakap nak nazar puasa 3 hari ke, sehari ke. Ini sampai 7 hari, bukan senang. Puasa yang nak ganti pun tak ganti-ganti. Kak dah ganti ya belakang. Dah ganti betul Pak? Anak kecil ni, macam tu yang tu pun payah, ya. Bagi itunya, apatah lagi. Lembu dia mati. Okey. Ini kes lain. Kalau lembu dia mati tersebut, dia wajib buat juga, tapi lembu menggantikan lembu yang lain dalam konteks itu. Tapi dia tetap kena buat juga. Maka dia jadi tadi balik pada apa? Korban wajib, iaitu nazar. Sebab tu Ustaz dah letak tu, korban wajib, nazar dan taklid. Nazar tu jadi taklid tu dia. Dia bernazar juga, tapi dia dengan haiwan. Kalau dia cakap umur dia tu nazar saja, tidak ada haiwan depan dia. Tapi tiba-tiba lembu tu mati, maka dia jatuh ke bawah punya kedua, maka mana-mana lembu lah untuk menggantikan itu. Ya. Ada yang lain? Daging tu. Okey, daging ni. Okey, bagi korban sama ada macam akikah tadi juga. Bagi orang yang berkorban, dia kena serah semua, dia tak boleh makan. Dia mana kena sedekahkan semua yang nazar. Sama dengan akikah tadi, dia tak boleh makan. Bagi korban sunat sahaja dia boleh ambil 1/3 daripada daging tersebut, 1/3 boleh. Okay. Korban sunat macam yang biasa, di mana 1/3 daripadanya dia boleh ambil, dan juga lebihnya itu dibagi untuk sedekah, iaitu pada fakir miskin, iaitu dengan daging yang mentah korban. Korban sudah akikah tadi Ustaz sebut tadi dah. Tengoklah, kalau dah 4 bahagian akikah, asingkan yang akikah itu untuk buat lauk.
Namun katakanlah kita sembelih di surau ni ada 7 ekor, seorang pun tak ada akikah, maka harus sembelihan yang pertamanya itu untuk buat lauk, untuk makan ramai-ramai, buat sup ke apa, harus hukumnya dalam konteks kita untuk buat kenduri. Jadi sebab itu ataupun dalam konteks lain kita boleh buat, ya, di mana tulang-tulangnya itu, sebab itu Nabi sebut kalau nak ikut dalam konteks syarak, Nabi sebut dalam hadis, tulang-tulang itu tak boleh kita potong kecil-kecil. Dia potong ruas-ruasnya, dan tulang-tulang itu dimasak buat sup. Tulang-tulang saja, termasuklah daging sikit-sikit tu, dan daging saja disedekahkan kepada fakir miskin. Itu lagi cantik. Maknanya dalam konteks pengurusan, ya, di mana Nabi kata apa? Ya, tulang dia tu dipotong ruas dia. Contohnya dekat sini, tangan dia nampak ruas. Di sendi sini. Jangan potong terus, dia ikut sendi dia. Pakai pisau kecil ni cukup. Dia bukan pakai kapak, bukan potong di sini, ya, bukan. Kalau tangan kita bukan potong di sini, bukan potong di sini, bukan. Di mana apa? Dia cantik di akhirat besok, di mana dia tidak tercicir. Sebab itu orang yang korban akikah ni, tulang tu jaga, tak boleh campak rata-rata. Dia kena tanam. Jadi sebab tu Ustaz sarankan sebelum kita, sebab itu kita disarankan kita kena bagi daging pejal, maknanya daging yang tak ada tulang kepada fakir miskin. Tulang saja kita buat kenduri tu. Itu dia. Jangan dibagi kepada masyarakat umum yang fakir miskin tadi tulangnya. Itu dia. Untuk mengelakkan supaya apa? Tadi kita pelihara tadi dia punya kaedah dia, dan fadilat dia besar, fadilat ibadah korban. Bagi dia punya. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, kita boleh tunjuk banyak hadis, ya, di mana potong di sendi-sendi dia, pertemuan sendi dia. Jadi dia tidak berkecai lah. Cari payung besar tu bukuh belakang dalam betul, ya. Dia punya urat keting dia sebagai dia punya, jari dia sebagai dia punya, macam tu, ya. Boleh, ya. Jadi sebab kena hasilkan, akikah beserta korban. Kalau 4 korban, 3 akikah, hasilkan 3 akikah itu untuk buat lauk, dan juga yang 4 untuk korban, baru dihabiskan secara mentah. Begitu, ya. Maknanya 3 kategori ini kena ada dalam borang. Kena cerita dekat orang yang masuk tu, pernah tak dia bertaklid, pernah tak dia bernazar. Penting, ya, penting sangat. Ini hukum, ya, hukum. Bukan apa, kita khawatir dia makan. Kalau dia makan, apa hukum dia saja? Haram bagi korban nazar dan taklid, ya, orang yang buat korban tu, orang buat akikah tu makan daging tersebut dalam konteks, okay? Baik, proses pengurusan, ya, lembu korban, ya, terima, hiduplah, sembelih, potong kaki, mengulik, melapah, menggunakan sutas tali, 2 tali dalam konteks itu. Ini kaedah nak tombang, menjerat kaki. Penyembelihan, ternakan pada hayat mustaqirah, ternakan telah dibersihkan, ya, di mana sembelihan mengikut syariat Islam disempurnakan oleh juru sembelih, ya. Macam mana hayat mustaqirah saya sebut dalam konteks itu, ya. Sembelih unta, haiwan yang panjang leher seperti unta sunat disembelih di pangkal lehernya. Ni tak tanda kat situ. Tu dia, ya. Sunat disembelih di pangkal leher di bawahnya, dan juga sunat disembelih unta, iaitu dengan didirikan sebagai itu, didirikan. Allah Subhanahu Taala firmankan dalam surah Al-Hajj, ya, ayat 36. Tak silap kan? Di mana Allah kata apa? Sembelihlah unta di saat satu kakinya, iaitu depan, kaki depan tu kita ikat satu kaki je, ya. Ayat 36 pun. Cek, ya. Allah sebut ayat 36 tadi, Al-Hajj, ya. Tengok ni kaedah. Sebab apa? Kaedah hukum boleh ada dalam Al-Quran tu. Nak sembelih unta macam mana, kan? Allah sebut, dan kami jadikan unta yang dihadiahkan kepada fakir miskin Makkah sebagai daripada syiar agama, iaitu semasa sembelih kurban.
pada penyembelih unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu. Oleh itu sebutlah nama Allah semasa menyembelih, ketika ia berdiri di atas 3 kaki semasa kamu sembelih. 3 kaki, berdiri di atas 3 kaki, maka apabila dia tumpang serta putus nyawa dia, makanlah sebagainya dan berilah kepada orang-orang yang tidak meminta dan orang yang meminta. Mana di sini hukum? Kan saya sebut tadi kan? Orang yang meminta siapa dia? Fakir, miskin. Ni orang yang berhak menerima korban, daging korban. Orang yang meminta fakir, miskin. Dia susah. Ya, orang yang tak minta sama dia, orang kaya. Kita boleh bagi orang yang berada macam kita. Sebenarnya kita ni kategori orang yang tak minta, maka harus hukum dia. Allah sebut dalam Quran ya, yang minta ni berada belaka. Tapi fakir miskin tu, dia miskin, nama pun miskin, dia tak duduk rumah macam kita ni, apa-apa ni. Dia tak kan? Contoh dia, ya. Jadi maka harus hukum dia. Dia sebut, Allah sebut unta ni di saat 3 kaki dia berdiri, maknanya 1 kaki dia ikat. Nampak tak? Tu kaedah dia pilihan tu ada dalam Al-Quran, tuan-tuan. Kaedah-kaedah kita sebagai itu. Tapi kita tengok dalam YouTube banyak kan tukang berdiri semua. Jadi sebenarnya ikut hukum tak ikut hukum? Tak ikut hukum. Dia main sembelih tu kasar tak berubah. Apa sebabnya? Sebab sebenarnya yang disembelih banyak-banyak tu beribu-ribu ekor di Mekah tu, dia tanam dia tak makan. Baik kambing, baik lembu tu kan. Terlalu banyak sangat dia tak makan. Yang tuan-tuan buat ni haji tu, sembelih bayar dam tu, siapa yang nak uruskan tu? Sebab tu dia hanya sembelih saja. Kan baru-baru yang musibah yang berlaku di mana? Ingat tak? Apa sebab dia? Dia pancung kepala lembu beribu ekor kan? Untuk upacara apa? Syaitan. Allah turun bala puting beliung kan? Kat mana? Nepal kan tempat tak? Sama juga dengan tsunami. Di mana? Dekat pantai tarian Bogil kan? Beramai-ramai kan? Lepas pada tu yang tsunami datang tu. Jadi Allah bagi badar kepada kita. Okey? Ada kala. Okey, tengok urat yang putus macam mana sebagai contohnya ya. Ni Ustaz ulang semula lah. Okey, pendarahan yang sempurna. Tengok cara kita bersih ya. Pendarahan yang sempurna iaitu 10 hingga 15 minit. Pendarah bersihkan bahagian ini. Apa dia maksud Ustaz tu? Bila kita sembelih seekor lembu tu, lembu kan, tadi lembu kan, sampai dia cukup, tengok betul-betul lah. Tengok kaki dia, tengok mata dia. Nanti Ustaz tunjuk praktikal kan. Dia sempurna tak? Dia dah mati dia ni. Jangan kita duduk tengah duduk letak kaki kita terus pergi lapah dia, jangan. Makruh hukum dia. Walaupun halal, tapi dia makruh. Ya, di mana dia punya jumlah ataupun tempoh kematian dia bagi seekor lembu ni, ya, kalau kambing antara 5 hingga 10 minit. Ya, iaitu hayat dia, hayat. Bagi lembu antara 7 hingga 15 minit. Bagi itu ya. Itu dia keluar dah. InsyaAllah. Okay. Jadi kita masa tu dah lepas 15 minit tu barulah kita pasti tengok angkat kaki dia, tangan dia tu. Ya. Dia dah jatuh lebih dah. Jangan dia tegang lagi masa tu. Jangan. Biar dia lebih macam tu lah. Kita tengok mata dia masih lagi kedip-kedip tak, ataupun dia masih lagi dia kena bergerak. Itu masih lagi dia ada nyawa dia. Ya. Okey, kemudian bersih. Bersihkan darah dia satu. Darah dia dibersih. Ya. Kemudian pisahkan kepala dia dulu. Kepala dia pastikan buang kepala dia. Okey, kepala kita pisahkan kepala itu dia dengan guna pisau ni je. Pisau ni je. Pisahkan kepala dia. Maka di sini dah ada tulang kulit dia. Okey. Dah ada kan? Tulang besar. Ya. Nampak kat sini dah? Nampak tak? Okey, nampak kan? Dia betul tak dengan kalau tak
yang baca taktik tadi, rumput, maka ambil dengan pisau. Sebab tu kita guna pisau ni, senang kita lah. Tunjang. Ya. Okey. Tenang ya. Tak sekarang nak pakai tapak. Pisau ni. Empat terbaru. Kita dia ada seru pertemuan tu. Tu yang paling penting ni. Teknik Lalu kalau ustaz pakai pisau ni sebab tu kita kena ada berbagai pisau dalam konteks ni bagi orang yang berminat dalam penyembelihan, dalam ni dia kena ada macam-macam. Jadi dia pakai betul ya. Barulah cantik keputusan dia. Okey, pisahkan dia punya kepala dulu sebagai itu, bagi memudahkan kita lah ya. Apa dia? Iaitu darah dia sebagai contohnya ya. Dan juga potong kepala tadi saya sebut. Kemudian potong kaki dia, ini teknik dia. Tapi ini bagi kategori yang mana kita tak ikat. Bagi ikat tu lain cerita lah, nanti kita tengok dalam pakul. Itu bergantung kepada situasi ya, situasi dan peralatan kita peralatan. Kalau kambing, hendaklah kita gantung kaki dia, kaki belakang di atas, kepala di bawah, supaya darah yang kita sembelih tadi dekat tekuk tu mengalir semasa kita gantung dia mengalir keluar, dan itu dah jadi cantik sedap. Tak bau hamis lah. Ni banyak orang kata bau hamis sebagai contohnya ya. Kaedah dia. Boleh tak sembelih macam ni datang? Tak boleh sembelih macam ni. Lagi satu, dia sembelih itu atas buah halkum. Bila dia paras dengan telinga tadi, ni nampak paras telinga kan? Kan tadi kita potong kepala kan? Saya tengok kan? Kalau paras telinga ni kita potong, kita sama dengan buah halkum kita. Telinga kita ni sama dengan buah halkum bawah. Haiwan pun macam tu juga. Maknanya kita kalau potong macam ni, dia tidak ikut syarak. Okey, di Gombak dekat rumah ustaz tu, dekat di sebelah padang-padang tu kan, ustaz belah sini kampung tu pada air view tu memisahkan. Di situ ada transit lembu ataupun kambing. Belakang pasar modern Gombak. Dekat situ ramai orang Syiah datang beli kambing. Dan dia sembelih semua atas buah halkum. Itu hari ustaz tegur, dia tak terima. Dia kata dia punya ada baik. Apa dia? Banyak di Malaysia ni orang Turki, orang belah-belah sana Timur Tengah tu dia Syiah banyak. Sebab tu hati-hati kalau kawan kita yang belajar koyor air kan, kat universiti ni, dia panggil kita buat kenduri, jaga-jaga. Dia sembelih dia tak halal. Dia sembelih atas buah halkum. Bagi dia itu kata yang terbaik lah. Saya nak tunjuk dia kat dia, tak mau terima dia. Budak-budak baru 20-an ni dia sembelih sekali. Dia sembelih pegang buah. Allah kesian saya tengok. Mana dia memang tu. Saya selalu dekat Gombak, kadang-kadang saya tolong bagi sembelih untuk akikah Saya saja pergi sonok-sonok mempraktikkan, tunjuk kaedah-kaedah kepada masyarakat kita. Saya pergilah dekat situ. Saya kata kenapa cik sendiri tak sembelih nak buat akikah anak? Saya ajar tak apa. Ustaz ajar dia. Dia sembelih tak apa, lepas tak ada teknik dia sembelih. Itu lagi awal. Ayah dia sembelih kan, ataupun datuk dia, wali dia sembelih. Okey, macam ni tidak boleh sembelih. Ini yang di Mekah tu saya kawan ni. Ini di Mekah ni. Salah seorang kawan saya, dia forward kat saya, masa tu dia dekat buat haji. 2 tahun sudah saya Ustaz. Dia pijak lagi pula tu, sial. Sebab apa? Dia tak makan. Bagi dia sembelih, itu nama sembelih cukup. Tengok berapa ekor tu.
2 ekor sekali dalam masa yang sama lah. Dia sepit kaki, pegang, tarik, lepas. So, dia berapa kali dia pisau potong? Yang sebenarnya sama dia katanya Badui, Arab Badui. Arab Badui ni dia bukan tahu hukum. Dia ikut dia dan dia sebenarnya. Okey, ini kalau kita ada buat ni lah. Ni dekat rumah Sudian. Okey, ni saluran najis tu. Sebelum potong belah perut dia, kena ikat. Ya, sebab tu guna pisau ni. Di mana kita buat kelingkan tu, buat orang kata betulkan usus dia tu dan ikat usus dia dengan plastik. Ya. Keluarkan usus organ perut. Ekor dia jangan pisahkan ekor. Ya, lapah dekat situ. Ini sebab tu ekor hilang dalam korban, tak boleh ambil, haram hukum dia. Ekor tu kena bagi 7. Tak boleh individu seorang dia ambil ekor, tak boleh. Dalam konteks ibadah korban. Ya, tak boleh bagi upah kepada penyembelih. Apa-apa kepala bagi upah, ekor bagi upah dia saja special, tak boleh, haram hukum dia. Disebut dalam apa hadis, riwayat apa? Ali Amin Talib. Dia Nabi sebut dalam konteks itu, di mana Nabi menyuruh Ali ini untuk membeli untanya. Dan kata Ali apa? Aku diperintahkan oleh Nabi supaya apa? Disediakan semua, termasuklah kulitnya, kakinya, termasuklah pelananya juga. Okey, dan tidak boleh diberi upah kepada penyembelih. Kalau kita nak beri upah apa? Duit surau, duit masjid, duit. Bukan bahagian dia, bukan bagi ekor dia. Dia. Tetapi ada duit tetapi. Kalau 7 orang yang masuk satu ekor tu, dia bersetuju dia bagi ekornya bagi kat ustaz yang sebelah tu. Itu lain. Bukan sebagai upah. Bukan sebagai upah. Kalau upah tak boleh. Dia upah tak boleh kata upah sebagai itu ya. Tapi pada saya macam ni kaedah dia. Nak bagi dekat penyembelih itu, apa benda yang kita potong-potong yang banyak-banyak tu untuk pengagihan, itulah kita ambil 2-3 bungkus bagi dekat ustaz. Bukan mana-mana bahagian ekor ke kepala akan kita nak bagi dia. Dah sekali dah kepala tu tak ada orang, maka bersetuju semua, tak ada orang nak buat apa dah kepala tu. Okey, nak bagi kat ustaz tu nak terpulang pada dia. Bagi dia. Tapi jangan, okey, ni spray ekor bagi kepala dekat dia. Ini penyakit, maka tak boleh hukum dia dalam konteks syarak. Itu hati-hati dalam konteks ya. Dan sepatutnya kita tak payah ambil duit pula sembelih. Kalau ustaz ada kat Malaysia, ustaz boleh sembelih mengata, ustaz tak ambil duit 1 sen. Jadi sebab apa? Nabi sebutkan setiap darah yang sembuh semua sembelih itu, walaupun ustaz tak masuk bahagian, tapi ustaz juga dapat pahala. Mengecik darah kat tangan, kat sokok ni habis, kat sokok putih itu. Pahala. Itu dah redha Allah. Tapi malangnya hari ini dia nak fikir apa? 1 ekor RM50. Pergi surau sana 5 ekor, 5 kali 5 250. Pergi surau sana lagi 10 ekor, 10 kali 5 500 kaya dia. 4 hari termasuk 3 hari tasydid, kaya kata. Kalau ada dalam ni ustaz-ustaz buat macam tu, maka dia tidak ada berkatnya. Sebab itu hari ni banyak yang keluar TV-TV yang untuk pro-pro tu, semua tu ribu-ribu ringgit, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tengoklah Allah uji di sebaliknya, tuan-tuan. Cuba tengok ni, anak-anak dia macam mana sebagai dukun. Sebab apa? Demand sangat. Nak pergi ceramah 7,000, 8,000. Padahal ceramah 45 minit sejam ya, tuan-tuan. Sebagai dukunnya, demand, terlalu demand. Sebab apa? Sudah terkenal. Sedangkan ilmu Allah itu lagi luas, tuan-tuan. Esok ni ustaz tengok ustaz depan ni, anak-anak muda di sini, jangan jadi macam tu bila mana terkenal nanti kita. Ya, ingat ikhlas kerana Allah, tuan-tuan. Kalau kita alam, kita nak keberkatan. Apa dia keberkatan? Hati kita diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita duit banyak, kita buat benda yang mana nak demand sangat, tuan-tuan tak dapat ketenangan. Sebab apa? Darah tu penting ya, darah yang mengalir itu ya, penting sangat. Okey, dan kita ikat ususnya
dan juga urat malih itu ikat, barulah potong perut dia. Potong perut nampak? Kita hulur 2 jari. Jangan sampai perut tu bocor. Ni. Bila perut tu bocor tu, saya kata kena ikat tu. Teknik tu penting. Dia sebab tu kena hulur tangan tu, lepas tu masuk pisau. Nampak kaedah dia. Nanti saya tunjuk praktikal. Nampak barulah kualiti dia. Dia tidak tercemar dengan tanah. Kalau di bawah ni, ini dekat rumah sembelihan dia keluar. Dia gantung lah sebab dia ada railing kan. Dia pakai grill, tak apa lah. Kalau kita lapis canvas kan. Dan selepas kita dah lapar semua, dah buang usus dia, dan hendaklah kita gantung daging tu. Daging tu kita gantung. Tu saya kata tadi, cangkuk, ingat tak cangkuk tadi? Apa sebab dia? Balik pada tadi proses pengaliran darah. Biar kita potong masa kita gantung tu, paha, 2 kaki, 2 paha. Kemudian langkah dia 2 kepada dia. Lepas tu kita potong. Masa kita potong darah menitik kan. Barulah kualiti dia cantik tuan. Sedap makan kualiti dia. Nampak? Macam ni. Semasa kita gantung, kita potong. Sebab itu digantung kan. Di mana-mana pun kalau tuan-tuan tengok dalam kurung. Bila sejuk bila sejuk di rumah-rumah sembelihan yang besar, semua digantung. Apa sebab dia? Darah tu dia menitik. Sambil dia produksi itu dia menitik sebagai punya untuk kualiti daging. Bekas tengok bersih dia. Semua ni kena ada, kita kena ada ya. Okey. Bagi daging lembu suhu dia 15 darjah Celsius ataupun lebih rendah lagi, kurang daripada 20 jam. Kalau daging kambing suhu dia mesti 7. Ini kita peti air kita tu, saya tanya peti air kita tu berapa? Peti air tu. Ada kita tahu, ayam letak, daging letak, ikan letak. Sebab itu peti air di rumah tu, ikan sebelum kita letak, kita buang perut dulu. Masuk dalam Tupperware yang mana bertutup, baru masuk. Ayam pun sama juga, kan? Buang dia punya darah-darah tu, basuh dah bersih dah, baru simpan dekat freezer yang atas tu. Tu dia. Tidak dia bercampur aduk dan juga dia menyebabkan lagi pencemaran bakteria. Bagi punya. Tapi kita asal peti air dulu lagi. Sebab sebenarnya lain suhu-suhu dia. Daging 15, ya, kambing 7. Nampak tak dalam putih? Nampak bersih dia tuan dalam bilik sejuk tuan. Yang saya pergi dekat Azim macam inilah tuan, bersih. Sampai ke lantai pun dia mau pekerja dia bangla je. Pekerja dia bangla. Yang sembelih je lah orang kita yang buat kerja ni semua tu. Tapi dia jaga sebab dia ada 2 PhD doktor ni. Dia bukan saja doktor bahagian farmasi, bahagian ubat-ubatan, dia juga bahagian hukum lah. Jadi kualiti dia ya. Satu hamba Allah yang first time saya jumpa, di mana dia betul-betul dia jaga makan, dia jaga kualiti dia, dan dia buat ni untuk masyarakat. Bayangkanlah dalam besar sebesar-besar kilang tu, staf dia ada 3 orang je bahagian pengurusan. 3 orang kan. Satu buat akaun, satu buat pengurusan ni, kemudian satu dia tak ada marketing, dia tak ada. Tapi dia boleh sebarkan 10 tahun sebar. Sekarang ni ada hampir 700 dia punya outlet Azin. Azin ayam. Dekat 700 outlet seluruh Malaysia. Subhanallah ya. Jadi sebab tu cantik dia. Okay, ada soalan tak? Okay, saya nak bincang sikit teknik ya. Okay, teknik tumbang. Kaedah yang kita nak buat kejap lagi. Alhamdulillah hari ini kita ada lembu. Tahun sudah kita ada kambing dan ayam kan. Ayam dah expert dah semua. Iaitu objektif kita korban akikah redha Allah, tidak mendatangkan fitnah fitnah masyarakat dan melahirkan rasa ihsan kepada haiwan tunangan kita di mahsyar. Penting Rasulullah SAW bersabda, tadi saya sebut hadis An-Nawawi Sahih Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan untuk berbuat baik terhadap sesuatu
Oleh itu jika kamu membunuh, perbaiki cara membunuh, iaitu menyembelih. Apabila kamu menyembelih, maka perelokkan cara sembelihannya serta tajamkan pisaunya untuk memudahkan kamu menyembelih. Nampak tak? Bila kita pisau yang tajam tuan, sekali pun boleh angkat tuan. Daripada bawah tarik, suruh angkat 2 kali je. Kalau tak yakin 2 kali. Tak yakin ni, tengok putus tak urat tu, tengok bergantung tu. Saya bergantung pada urat. Kadang-kadang sekali pun saya urat. Tengok pada keadaan pisau tadi satu, ya. Kemudian jangan buat kaedah ini. Contohnya nampak, bubus sedap kaki, ikat 4 kaki tak mau, tarik ekor dia ni. Jangan tarik ekor. Kalau kita tarik ekor, dia menyebabkan renjatan pada otak dan menyebabkan daging dia liat. Daging liat dan daging terlihat, dan juga satu lagi di mana semasa sembelih darah tadi dia tak keluar habis, dia terencat otak dia juga kan. Di mana apa? Ekor tu adalah sulbi. Kalau kita panggil sulbi, kita ada ekor. Ekor kita tu sulbi kan. Dia sampai ke tunjang otak kita, masuk dalam otak kita. Jadi bila kita tarik ekor, dia slip disc kita ni, dia ada 3 macam tu. Tengah-tengah slip disc, kiri kanan dia urat berikat. Urat berikat kalau lembu, dia warna kuning. Nanti Ustaz tunjuk kan. Kalau Ustaz terlupa, kadang-kadang kamu kan terlupa, tanya Ustaz, Ustaz mana yang Ustaz kata kesan tarik ekor tadi dekat mana yang terencat dia? Bagi tahu saya kan. Saya tunjuk nanti, saya buat operation sekejap lagi. Sampai ke otak. Jadi daging dia lihat dan dia bau hamis. Hamis ya. Sebab tu jangan tarik. Okey, jangan buat kaedah ni di mana apa? Atas lantai. Ini dekat tombak lah. Dekat rumah Ustaz tu. Nampak atas lantai dengan ini siapa buat? Inilah yang Syiah tu. Orang Arab Syiah ni. Dia tak kira kan. Ini di mana dia atas lantai ya, tak lapik canvas. Ini tarik ramai-ramai. Ikat lalu, ikat kepala dia. Kemudian masuk kaki dia jatuh dengan kayu. Kemudian naik pula ramai-ramai. Dan ujung diikat, jangan ikat ujung. Dia nak nafas kat mana? Dan sebenarnya campak pula pisau kat bawah tu. Betul-betul ni jangan guna pakai lah. Ya, rugi kita. Di mana apa? Pisau ni mahal tuan. Kalau pisau Ustaz ni tak mahal lah, 370 lah. Kalau kita campak lah, sayang, kena batu ke, kena tanah ke, tercemar dia. Dan juga dia cedera dia. Dia sumping dia. Sampaikan dia dah mati pun dia tak buka ujung tu. Okey tak okey katanya? Tersiksa dia. Okey, tanggunglah kita. Maknanya berurusan tanggung, orang yang buat kerja tu pun tanggung belaka bagi itu. Ya. Okey, lapar atas tanah berlaku pembiakan bakteria menyebabkan daging tercemar, cepat busuk dan memudaratkan kesihatan kita. Dan teknik tumbang ya. Okey, kaedah teknik tumbang dulu korban secara manual, bukan dekat tilam bukan yang terbaik, tetapi bagi saya dah kaji dah banyak tempat dan dikirahlah benda ni oleh veteriner dalam konteks itu ya. Dan tidak mencederakan haiwan. Contoh dia macam ni Ustaz sebut ya. Kita dapat lembu, sama ada dia diikat kepala ataupun diikat ni, ingat tadi ya. Kalau dia cucuk hidung, kita buka tali dia, ikat dekat leher dia. Ikat di leher sini ya. Dalam buat ikatan di leher. Jarak dia lebih kurang 1.5 meter, iaitu dekor panjang dia. Jangan panjang Ada sebab Ustaz cakap tu. Ikat siap-siap. Dan tali dia mestilah dia boleh bergerak, dia boleh pusing. Jangan ikat mati. Kalau ikat mati, lembu tu pusing, tinggal lembu tu mati. Ini berlaku belakang rumah Ustaz. Baru-baru lagi saya duduk di Sentul tu. Saya duduk rumah kampung je, tepi highway tu rumah kampung. Tanah buat tu. Pagi-pagi saya nak pergi tolong sembelih, tengok-tengok terkangkang lah. Tengok-tengok tentuk terjebut. Sayang tuan, kita menjalankan amanah orang ni penting Jadi tali, ikatan tali itu penting, mustahak sangat bagi dia longgar. Jadi dia boleh berpusingnya. Pusing-pusing-pusing, tali itu tidak berbelit. Itu pertama, mustahak sangat.
Okey, ambil seutas tali. Tali Ustaz cakap tu tali jut tu, bukan tali rapiah. Tali rapiah untuk ikat apa? Usus dan urat pan. Ya. Tali ni. Okey, buat macam tu. Simpul dekat ujung tu. Kawan kita, ikatan ikat cukup, jangan buka. Tu saya kata satu tali dua orang ni buat. Ni kaedah dia kan. Ya, di mana dia ulu dekat kawan tu atas, dia pegang menu, ya. Dia buat. Dia campak. Allah menyuruh kita berbuat baik. Maka jika kita nak bunuh ataupun menyembelih, iaitu haiwan kenakan kita, iaitu perlukan kita nanti kaitan pemilihan dan tajam pada besok. Jadi insyaAllah pada pagi ini di Masjid UTM saya akan menunjukkan jadi bagaimana kita menumpahkan dengan teknik rekangan yang mana kita menjadikan menjadi supaya dia jadi supaya daging cantik kita untuk kita makan dan menjadikan daging kita yang berpahala dan sebagainya. InsyaAllah kita akan kita memerlukan satu kas tadi yang mana kita simpul dulu ya. Tadi daripada cun. Sebab apa? Dalam konteks berkelina kita kena jaga hukum Islam, kita jaga jenis kebajikan haiwan. Jadi tadi ni yang digunakan sebenarnya tetapi kita ganti tadi itu yang digunakan haiwan mana-mana itu. Jadi yang digunakan oleh veterina dan juga hukum Islam. Tadi itu kan tadi ini tadi ini ni kan ni boleh kat kontak dulu kan. Tulis dulu sama Allah kita berbuat baik maka kan kita nak mengikuti dan membuat ini maka adalah beredukkan dan tajam dan besar. Jadi yang kita ada di Jakarta Agama sebab kita bawa terima boleh. Jadi saya nak tunjukkan pegangan. Jadi tak keluar main orang saja. Saya tarik cuma nak minta tarik saja. Bila saya dah tumpangkan untuk tarik ikat mana ni saja. Apa ramai yang menyebabkan ini jadi mencederakan tubuh. Dia betul. Ini teknik pertama. Ada dua teknik.